Malaysia mengutuk keras kekejaman Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pengarah Hospital Kamal Adwan di Jabalia, Gaza, Dr. Hussam Abu Safia menegaskan keadaan di dalam unit rawatan intensif neonatal adalah sangat kritikal. Beliau memberi amaran bahawa hospital itu akan menghadapi bencana kemanusiaan sebenar disebabkan kekurangan bahan bakar dan keperluan perubatan. Menurutnya, hampir semua kes berada dalam inkubator dan bergantung kepada alat pernafasan dan semua jururawat dipenuhi dengan kes-kes yang kritikal. Pegawai Kesihatan Palestin turut menyeru agar koridor kemanusiaan untuk 3 hospital di utara Gaza yang hampir lumpuh dibuka. Jabalia yang merupakan salah satu daripada 8 kamp pelarian bersejarah di Gaza telah dikosongkan pada awal perang oleh tentera Israel. Serangan baru rejim Zionis telah mengakibatkan kematian 350 rakyat Palestin di Jabalia dan kawasan sekitarnya. Dalam pada itu, Malaysia mengutuk keras serangan Israel ke atas Hospital Syahid Al-Aqsa dan pengepungan haram di kamp pelarian Jabalia, Gaza. Wisma Putra menyifatkan imej mangsa yang dibakar hidup-hidup merupakan sebahagian daripada jenayah perang. Kekejaman ini jelas bertujuan untuk menghapuskan rakyat Palestin dan memusnahkan Gaza. Malaysia mengulangi desakan agar pembunuhan beramai-ramai dihentikan segera dan gesa Majlis Keselamatan PBB bertindak tegas terhadap kekebalan Israel. Malaysia juga akan terus memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat Palestin di peringkat antarabangsa. Komander Pengawal Revolusi Iran Hussein Salami memberi amaran kepada Israel agar tidak menyerang Republik Islam sebagai balasan Hizbullah. Kebimbangan mengenai konflik semakin meningkat ketika Israel merancang tidak balas terhadap serangan peluru berpandu Iran pada 1 Oktober selepas serangan udara Israel. Sebelum ini, Brigadier Jeneral Abbas Niforoshan terbunuh dalam serangan Israel ketika bersama pemimpin Hizbullah Said Hassan Nasrallah. Sesudah itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengarahkan serangan 200 peluru berpandu ke Israel 1 Oktober lalu sebagai balasan terhadap kematian mereka. Sementara itu, Duta Besar China kepada Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Fu Chong menggesa untuk menghentikan keganasan di Gaza. Beliau menegaskan bahawa China akan terus berperanan dalam menyokong keamanan di rantau tersebut. Dalam mesyuarat Majlis Keselamatan PBB mengenai konflik Palestin-Israel, Fu Chong berkata situasi di Gaza semakin buruk susulan Israel terus melancarkan serangan terhadap penduduk awam. Beliau mengingatkan bahawa menggunakan kelaparan sebagai senjata perang adalah jenayah perang yang serius. Fu memaklumkan bahawa Majlis Keselamatan telah meluluskan resolusi gencatan senjata tetapi tiada tindakan diambil. Beliau menekankan bahawa penyelesaian 2 negara adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan isu Palestin. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani berkata tiada perbincangan dengan mana-mana pihak sebelum ini berkaitan gencatan senjata di Gaza. In the last 3 to 4 weeks, there is no conversation or engagement at all. And we are just moving in the same circle with the silence from all parties. Sheikh Mohammed yang juga Menteri Luar telah memimpin usaha mediasi untuk gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Islam Palestin Hamas. Rejim Zionis terus lancarkan serangan ke atas Bandar Nabatiyah di selatan Lebanon dan Kampung Taibeh. Datuk Bandar Nabatiyah merupakan antara 16 orang yang terkorban pada Rabu.
Ia selepas serangan udara Israel memusnahkan ibu pejabat Majlis Perbandaran dan serangan terbesar ke atas bangunan rasmi Lubnan. Israel tidak menunjukkan sebarang tanda untuk mengurangkan kempen ketenteraannya terhadap Hezbollah di Lubnan dan Hamas di Gaza. Walaupun terdapat seruan berulang untuk gencatan senjata dan ia telah berjanji untuk menghukum Iran atas serangan pada 1 Oktober lepas. Tahun lalu, Hezbollah telah melancarkan ke atas Israel sebagai sokongan kepada kumpulan Islam Palestin Hamas di Gaza. China mengulangi sokongannya dalam penyelesaian politik bagi menangani ketegangan di semenanjung Korea. Ini selepas Pyongyang menegaskan perlembagaannya kini menganggap Korea Selatan sebagai negara musuh. Beijing selaku sekutu utama Korea Utara juga penyumbang ekonomi mengakui akan terus memantau perkembangan situasi di semenanjung Korea. Perkara tersebut disahkan jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning. Hubungan antara kedua-dua negara itu semakin merosot sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyifatkan Seoul sebagai musuh utamanya. Malah Pyongyang tidak lagi berminat untuk penyatuan semula dengan Korea Selatan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky tiba di Belgium untuk membentangkan pelan kemenangan kepada Kesatuan Eropah dan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Beliau memohon jemputan keahlian NATO dan peningkatan sokongan ketenteraan bagi kempen Kiev menentang pencerobohan Rusia. Pelan Zelensky mengandungi permintaan yang ditolak oleh sekutu Ukraine termasuk kebenaran menggunakan senjata barat untuk menyerang Rusia. Beliau membentangkan pelan itu kepada Parlimen Ukraine ketika pasukan Moskow bergerak ke timur dan ketidakpastian terhadap sokongan barat pada masa depan. Zelensky membawakan pelan tersebut ke sidang kemuncak pemimpin Kesatuan Eropah EU dan pertemuan Menteri Pertahanan NATO dengan harapan pelan ini dapat mengakhiri perang secepat mungkin tahun depan. Di Turki, sebuah bas yang membawa pelancong Jepun terlibat dalam kemalangan mengakibatkan 22 orang cedera. Menurut agensi berita Ikhlas, kumpulan pelancong itu dalam perjalanan ke Kapadokia apabila bas tersebut terbalik di kawasan tengah Afyonkarahisar. IHA melaporkan bahawa bas itu terbalik setelah pemandu hilang kawalan. Seorang mangsa mengalami kecederaan serius manakala 22 yang lain cedera dalam kemalangan tersebut. Kesemua mangsa yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan. Undang-undang yang akan mengharamkan propaganda menggalakkan rakyat Rusia untuk tidak mempunyai anak diluluskan di Dewan Rendah Parlimen. Perkara itu melarang bahan di internet, media dan iklan yang menggambarkan gaya hidup tanpa anak akan dikenakan denda. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menggalakkan wanita untuk mempunyai sekurang-kurangnya 3 anak bagi memastikan masa depan demografi negara. Isu ini semakin mendesak selepas data rasmi bulan lalu menunjukkan kadar kelahiran Rusia telah jatuh ke tahap terendah dalam suku abad ini. Manakala kadar kematian di negara itu dilaporkan semakin meningkat. Mahkamah Jenayah Antarabangsa Bangladesh hari ini mengeluarkan waran tangkap terhadap bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina. Ia berhubung dakwaan penglibatannya dalam pembunuhan beramai-ramai semasa protes ganas yang tercetus awal tahun ini. Protes yang dipimpin pelajar menentang kota pekerjaan di sektor awam itu bertukar ganas dan mengakibatkan lebih 700 kematian. Insiden ini memaksa Hasina melarikan diri ke India pada 5 Ogos dan sebuah kerajaan sementara ditubuh dan dipimpin pemenang hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus. Proses mahkamah menyaksikan pendakwa raya memohon waranti tangkap untuk 50 individu termasuk Hasina. Setakat ini, lebih 60 aduan telah difailkan terhadap Hasina dan pemimpin lain dari Parti Awami League. Bagaimanapun, pemimpin parti tidak dapat dihubungi berikutan sebilangan besar anggotanya telah ditangkap atau bersembunyi. Pekerja unit Samsung Electronics di India kembali bekerja di kilang Tamil Nadu setelah menamatkan protes buruh lebih dari sebulan.
Sejak 9 September, lebih daripada 1,000 pekerja mengadakan protes di Chennai menuntut gaji lebih tinggi dan pengiktirafan kesatuan. Mogok ini disokong oleh Pusat Kesatuan Perdagangan India CITU adalah pertikaian terbesar dalam beberapa tahun ini. Ia memberi kesan kepada usaha Perdana Menteri Narendra Modi untuk menarik pelabur bagi pengeluaran tempatan. Samsung India mengeluarkan kenyataan mengenai penghentian mogok tetapi tidak mendedahkan terma penyelesaian isu tersebut. Bekas Ketua Jurulatih Chelsea, Thomas Tuchel menyuarakan keyakinan England berpotensi menamatkan kemarau gelaran Piala Dunia. Beliau menandatangani kontrak sebagai pengurus baharu England dan akan memulakan tugas bermula 1 Januari 2025 hingga Piala Dunia 2026. To start this journey in January with you, with the staff at St. George's Park and at Wembley, and of course with a very special and exciting group of players to make our dream come true in America. Pengendali berbangsa Jerman itu menjadi individu luar ketiga yang mengendalikan pasukan England selepas Sven-Göran Eriksson dan Fabio Capello. Tuchel yang membawa Chelsea merangkul trofi Liga Juara-Juara pada 2021 akan menggantikan pengendali sementara Lee Carsley. Carsley menjalankan tugas selama 3 bulan selepas Gareth Southgate meletakkan jawatan. Tuchel, 51 tahun, mula membina reputasi bersama kelab Bundesliga Mainz pada 2009 sebelum menyertai kelab-kelab besar seperti Borussia Dortmund, PSG, Chelsea dan Bayern Munich. Bintang Perancis Kylian Mbappe kekal meneruskan latihan bersama Real Madrid walaupun terpalit kontroversi berkaitan dakwaan rogol oleh pihak berkuasa Sweden. Wakil Mbappe menyifatkan dakwaan itu sebagai palsu dan fitnah, manakala peguamnya menegaskan tuduhan itu hanya bertujuan memusnahkan karyanya. Pendakwa raya Sweden mengesahkan siasatan terhadap dakwaan rogol telah dibuka. Bagaimanapun mereka tidak mengenal pasti suspek. Menurut laporan media Sweden, Mbappe dalam lawatan peribadi ke ibu negara Sweden minggu lalu terlepas aksi antarabangsa dalam Liga Negara UEFA akibat kecederaan. Real Madrid bakal berkunjung ke Celta Vigo dengan Mbappe dijangka akan diturunkan pada perlawanan tersebut. 6 negara: Malaysia, Australia, Great Britain, India, Jepun dan New Zealand kini menggegar arena hoki antarabangsa dengan pukulan-pukulan kencang dan bertenaga oleh barisan pemain-pemain remaja bawah 21 tahun. Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor 2024 edisi ke-12 dibawakan sepanjang 19 hingga 26 Oktober. Hanya di RTM, penyiar rasmi. Sekian Dunia 10 dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.